إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. لينفق ذو سعة سقر. لينفق ذو سعة من سعته الواصلون ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه. Maka hendaklah membelanjakan oleh yang mempunyai keluasan daripada keluasan, dan mereka itu segala orang yang wasil. Ini tafsir bil isyari ya. Kalau ikut dalam ilmu fiqh kita maknanya belanja zahir, perbelanjaan lah. Tapi di sini belanja maknanya belanjakan dari sudut kerohanian. Itu orang yang wasil, orang yang sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimasuk dalam hadratillah atau dipanggil maqamul ihsan. Ya, ada di dalam dia dua sisi, musyahadah dan muraqabah akan Allah taala. Dan barang siapa dipicikkan atasnya rezekinya, maka hendaklah ia belanjakan daripada barang yang dianugerahkan Allah Ta'ala akan dia. Maknanya perbelanjaan, yakni penyampaian kepimpinan dia, tarbiyah dia mengikut apa sekadar yang kurang, ada yang lebih dan sebagainya lah. Dan mereka itu segala orang yang berjalan kepadanya, yakni segala orang yang wasil, mana orang yang telah sampai ke rahil, itu sama istilah dia. Biasa kita panggil salik, ya, salik mana orang yang sedang berjalan. Perjalanan tu dipanggil suluk. Ya, banyak kitab-kitab terjemah dia nama begitu kan, Sairus Salikin, Hidayatus Salikin, ya. Insidnil wujud ila fadaish syuhud. Allah Ta'ala mendatangkan warid, nur dalam kalbi dia, yang mana sifat dia apa? Liyukhrijuka, mengeluarkan engkau min sidnil wujud, daripada penjara kewujudan. Ini kalau ahli syariat dengar tak betul, dia pening kepala. Padahal benda itu jelas dalam Quran adalah hadis sahih. Ya. Quran sebut apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Berjalan, duduk, bangun, diri, mandang, melihat, cakap, semua billah. Dia tak mau bi'anfusikum, dengan diri kamu tak mau. Kalau kita ibadat tinggal sendiri kita lagi, habis itu mahjub, dia terdinding, dia kena fanakkan, lenyap terus. Billah, dengan Allah Ta'ala. Itu bahawa orang yang dibukakan dan dikeluarkan daripada sidnul wujud, memandang kewujudan dia. Dia matikan dengan memandang terus kepada hadrat Tuhan. Banyak ayat Quran, di antaranya ayat peperangan, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, bukan engkau yang melontar ya Muhammad, iz ramaita, ketika engkau melontar, walakinnallaha rama, tapi hakikat yang melontar ialah Allah Ta'ala. Itu semua adalah membuka amrun zauqiyun, urusan zauq yang terbukakan, keperasanan kalbi apabila cermin kalbi itu telah dibersihkan. Adapun kalau sebaliknya cermin kalbi itu belum dibersihkan, masih lagi dengan karat-karat aghyar apa semua, itu dia tak boleh masuk lagi, jauh lagi. Baru kena banyak riadah dan mujahadah. Jadi terpenjara dari dalam picik, dalam kesempitan khayalatir rusum, khayal-khayal yang dibangsakan kepada rasmi kita ni. Ya, banyak kan kita khayal seolah-olah orang tu beri manfaat, seolah dia memberi mudarat, ya. Itu semua khayalat, benda yang tidak ada hakikat begini. Ya, sebenarnya an-nafi' siapa dia? Huwallah. Al-mudar, dia juga Allah. Yang memberi mudarat, yang beri manfaat, semua dia. Jadi bila kita perasan daripada diri kita, itu menyebabkan kita terhijab, ya, dengan Allah Ta'ala. Itu yang perlukan dipukul dengan zikir yang banyak. Penur zikir tadi menyebabkan terang kalbi dia untuk memandang, ya, al-wahidul ahad ila Allah Ta'ala.
Maka dibelanjakan mereka daripada barang yang didatangkan Allah Ta'ala atas mereka itu daripada rezeki yang picik. Bermakna kalau kepahaman makrifat dia peringkat ilmu yakin, dia akan hurai dalam pembahasan dia ilmu yakin. Tapi kalau dia telah jejak ainul yakin, dia bahas secara ainul yakin. Kalau dia sampai hakul yakin, perbahasan dia seterusnya sampai kepada kamalul yakin. Dan orang dulu kamalul yakin, Masya Allah. Tuan-tuan tengok dia pun tuan ingat Tuhan. Tengok dia je. Itu peringkat murabi tinggi dan mursyid yang tinggi. Itu masuk dalam hadis Nabi SAW. Khiyarukum man zakkarkum billahi ru'yatuh wa zalakum fil ilmi mantikum. Orang yang mana kau lihat wajah dia, sama ada wajah zahir atau wajah ruh dia, kau tengok dia, hati kamu terus mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa zalakum fil ilmi mantiku, dan menambahkan ilmu kamu oleh mantik petuturan dia. Kalau di Melaka ni ada 2-3 orang ni kan. Tuan Sidi Rashid, Al-Alim Mu'allamah, Mu'alim Haji Abdul Wahid, di antara dia. Kalau dia bercakap dia tak ada qala Allah. Kejap lagi qala Rasul. Kita pergi raya rumah dia kan, duduk aja qala Allah Ta'ala dah, ayat Quran pula satu. Kejap lagi hadis Nabi. Lepas tu dihurai sikit lebih kurang, dah makan pergi dah balik gitu. Bongkau coba orang Mesir ni tak ada buang-buang masa, hati dia dengan Tuhan ni. Dah makan boleh dah balik, dah bongkau je buat lagi gini. Itu style wali-wali kan. Dia orang yang kau tengok je wajah dia. Sebab apa dia? Nur yang ada pada dia, kekuatan nur rangkaian hati dia yang tidak pernah putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah putus kan. Kalau putus dia jatuh. Dia berjalan, dia duduk fi kulli lamhatin wa nafasin, dia duduk tu taraf tu. Kita baru sebut dia fi kulli lamhatin wa nafasin. Tapi nafas kita dengan makhluk lagi. Pendengaran kita masih dengan makhluk. Dia tak, dia ma Allah. Tiap-tiap nafas dia ma Allah. Billah minallah ilallah. Habis. Tamam dulu. Hingga berkenaan pada istidlal. Kita nak kenal Tuhan, nak pakai akal, kena istidlal, ambil dalil nas, orang baru nak nampak. Dia orang tak. Dia orang dah sudah usul ilallah. Maknanya dia mengenal lagi bukan dengan dalil dan burhan, tapi dia kenal dengan apa? Zawq dan wijdan, syuhud dan iyan. Pembukaan rohani itu anda buka. Sebab apa dia buka? Sebab kalbi dia sudah terhapus pandangan pada makhluk. Dia tidak memandang bayangan makhluk. Sebab lagu Sufi kata, wujudku bayanganmu. Kewujudan makhluk ni menjadi dalil kepada kewujudan Tuhan. Dalil tu bayang. Selama kita tak ternampak Tuhan dia dengan tepat, selama tu kita akan nampak bayang saja. Sebab jauh. Dia tengok malam pun nampak bayang orang jauh, nampak bayang. Dan kita yakin memang ada orang tu bayang dia. Dekat kita nampak dia lagi. Bila terbuka dekat nampak depan mata kita, oh entah rupanya. Dolar ke mamat ke Jawa kan, bila nampak dia Tuhan ni pap, bayang kita nampak tak? Bila nampak Tuhan tajalli dia habis, lenyap makhluk. Sebab dia kata sahibul haqiqah ghaba anil khalq bi syuhudil malikil haq. Orang betul-betul duduk dalam makam hakikat yang sebenar, tenggelam makhluk, hilang, confirm makhluk hilang, tak ada dalam kepala lagi dah. Lenyap. Sebab apa? Nur tajalli marifat itu kuat. Dia pandangan kosong je, tak ada apa benda ni. Yang dipandang ialah af'al, asma, awsaf. Yang dipandang ialah af'al Tuhan, sifat Allah Ta'ala, asma Tuhan dikarap dalam tu. Situlah panggil tempat berlazat. Tempat berlazat dengan Tuhan di titik permulaan dia apa? Ghaba anil haq, lenyap makhluk. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia tak mula melainkan fana. Dia lenyap aja baru Tuhan buka. Selagi kita tak lenyapkan, Tuhan tak buka. Padamkan baru dia terang, tu maksud dia. Padam baru terang, tutup baru tu buka. Apa tutup? Tutup kalbi kamu dengan makhluk, barulah tak buka dengan dia. Selagi kita menghadap dengan makhluk, tak buka dengan dia. Ya ananiyah, perasaan keakuan, aku nampak kita lagi. Habis. Maka dia belanjakan ikut dia lah. Sebab guru tak sama kan. Kalau kita nak tahu, kita ambil satu kitab yang sama. Kitab yang sama, kita suruh baca 10 guru baca, huraian semua lain-lain. Suruh baca hikam, 10 orang guru baca hikam, semua huraian lain-lain. Sebab ikut martabat masing-masing. Kita kalau baca hikam satu muka kali, kalau tuan guru saya baca hikam 2 baris hikam, 3 baris je, 1 jam dia hurai. Sekali dia mengajar 3-4 kali dia menangis. Ada seorang guru di Kelantan, seorang hebat, wali besar.
Dia Ahmadiyah, tapi lain sini Ibrahim Ar-Rashidi di Mekah Nabi. Ya, dia anak murid Sayyid Syekh Syafi'i. Allah. Kau tengok dia, pum, habislah. Kita tengok wajah dia je, tenggelam. Nampak kehaibatan Allah Ta'ala. Hilang makhluk tak ada apa lah. Fokus hati kita boleh fokus Tuhan. Tengok wajah dia kan. Dan tu Syed Rashid kan. Almarhum Al-Alim Mu'allamah Waliul Kabir Syed Syekh Rashid dipijak air tangga kata dekat masjid tanah tu, orang dalam dah meletup. Dipijak tangga, orang dalam dah jazbah. Tu dia. Nur dia kuat. Ya. Nur dia kuat. Sebab rangkaian dia qalbi dengan Allah Ta'ala tu kuat. Jadi kita pandang je dia sah. Itu yang penting tu berzikir. Ada sanad zikir tarikat dengan zikir biasa tak sama. Sebab dia ada taraki. Zikir tarikat dia ada taraki. Ada zikir biasa dia pahala dapat, besar lah pahala. Tapi taraki rohani dia lain. Sebab dia ni ada itisal sanad. Nur sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah rahsia dalam perjalanan tarikat, dia ada nur. Allah. Barang yang didatangkan Allah Ta'ala mereka itu daripada rezeki yang picik hingga berkendak kepada istidlal, tiada berkendak kepada dalil, dan tiada diberat Allah Ta'ala manusia melainkan barang yang didatangkan akan dia daripada ilmu atau amal atau rezeki, lagi akan dijadikan Allah Ta'ala kemudian daripada sukar itu mudah saja. Allah ba'da usrin yusra, yang berdiri pada hak waktunya dan bagi iaitulah tasdik janjinya. Walhasil masing-masing telah ditaksimkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan dah bagikan hak masing-masing lain. Itu pada hakikat dia. Kemudian dia kata ihtadar rahilun ilaihi bi anwarit tawajjuh, wal wasiluna lahum anwarul muwajjahah. Dia ada dua nur. Nur tawajjuh, satu lagi nurul muwajjahah. Fal awwaluna lil anwar wa haula'i anwar lahum li'annahum lillah la li syai'in dunah. Allah. Kulillah thumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Itu terang. Kul kata olehmu Allah. Ya, dia pula kata tak ada zikir Allah, Allah kena. Dapat pangkat doktor, tarik doktor dia. Ya, nak pakai hadis kan macam buat hadis nak tahu sahih ke hadisnya maudhu' ke apa ke. Ini nas Quran terpampang. Martabat nas Quran lebih tinggi pada hadis. Hujah atas sekali. Ya, terang apa tu? Kul kata olehmu Allah. Kan? Allah tu dipanggil Sultanul Azkar atau Sultanul Asma. Ba Allah ismu zat. Ada bernama yang lain dipanggil ismu sifat. Ya, paling tinggi tu disebut dia masuk semua yang lain. Allah. Bahkan Syekh Syarani mengatakan alif itu isyarat kepada tauhidul sifat, ya, tauhidul af'al. Lamul ula isyarat pada tauhidul sifat. Lamus saniyah, lam yang kedua itu isyarat pada tauhidul asma, dan ha itu isyarat pada tauhidul zat. Empat semua ada makna isyari. Dia pula kata kau sebut Allah ini tak ada makna. Gila ya. Ya, isim kan, bila isim tunjuk pada musamma zat, bila zat dia tasif, habis masuk semua kali. Sebenarnya apa? Dia tak nampak jalan sufi. Itu sajalah ya. Jadi ihtadar rahilun, beroleh petunjuklah segala orang yang berjalan, mana salik ataupun orang yang sedang berjalan. Dia bai'ah dengan murabbi mursyid, kemudian dalam pimpinan itu sedang berjalan. Ya, sampai ke tahap membuka, maka dia wasil. Kalau dia baru nak datang, baru nak dekat, itu panggil murid. Murid mana? Orang yang ada iradah nak menuju kepada makrifah, tapi dia belum kontak lain lagi. Bila dia kontak lain aja dengan murabbi, dia mengambil amalan khusus yang ada ittisal sanad dia kepada Rasulullah SAW, dan dia mengikut adab-adab rohani dia, itu panggil salik. Dan mencari guru ni, kata Imam Ghazali dan Ahya, menjadi kemestian. Talabul syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari akan mursyid yang sungguh memimpin rohani kamu sampai ke Tuhan, menjadi kemestian walaupun dia terbesar daripada ulama syariat. 4 mazhab, 10 mazhab dia alim, Quran dia hafal, Sunan Sittah habis ngaji. Oi, rohani lain, rohani kan cari guru khas. Guru khas. Dan sampainya seorang kepada Ta'ala tak semestinya dengan ulama hebat, tak semesti. Al-Imam Ghazali dia berguru dengan Imamul Haramain, imam dua tanah haram, tapi dia sampai dengan Tuhan dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, tukang jahit kasut tepi jalan ni.
Tapi dia muhaddisin lah. Ya, Abu Ali, ya. Dia seorang ulama hadis besar. Imam Ghazali sampaikan dia. Syekh Wahab Sya'rani merupakan apa? Syekhul Islam. Taraf Syekhul Islam ni 7-8 mufti ni duduk buat tiak dia. Punya ilmu dia punya hebat. Guru dia besar-besar. Tapi dia sampai pada ta'ala dengan siapa? Iaitulah Syekh Ali Al-Khawas. Ya, Syekh Ali Al-Khawas orang kampung biasa, tapi ulama lah, tapi tak terkenal. Dia sampai dengan Tuhan orang tu. Tuhan sampai ke dia tu. Ada orang sampaikan orang ni dengan orang ni. Walaupun dalam satu saat lain dia berguru dengan guru hebat yang lain. Itu bagian lain. Itu bagian syariat. Ya, ini maknanya jalan sir Allah Ta'ala buka macam-macam. Ada satu ulama besar dia kata kewalian mau ada di Malaysia. Dia dayung sampai daripada sana. Di tempat, di situ tempat dia terbuka. Ya, macam-macam cara Allah Ta'ala tunjuk. Ya. Dia tak semestinya orang guru yang hebat kita mengaji itu menyebabkan rohani kita sampai lah. Kadang kita boleh talaki ambil ilmu luar saja. Ya. Ilmu luar banyak tafsir, hadis, apa semua kan, ilmu alat yang macam-macam. Tapi kerohanian usul dia kadang disampaikan dengan orang yang lain yang ditentukan tak lawan ni sempat sampai. Ya. Kadang-kadang kau nak uji ya. Kau ingat ilmu kau besar, kau alim besar kan, semua suatu dunia kan, kau sampai dengan orang ni, kau kena pergi kat dia. Macam tak teruji kan. Syekh Ali Al-Khawas kan, Syekh Wahab Sya'rani nak guru. Syekh Wahab Sya'rani bila dengar Syekh Ali Al-Khawas ni masyhur, orang kata dia wali besar, jadi Syekh Wahab Sya'rani bila pergi pejabat dia perli kawan tu. Lalu kat rumah Syekh Ali Al-Khawas dia kata subhanallah lam yaj'al waliyan minal jahil gitu. Maha suci Tuhan yang tak menjadikan wali daripada orang jahil. Dia perli Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas jawab, maha suci Tuhan yang tak mustahil dia nak bagi ilmu, kan payah sangat. Ilmu hak dia bukan hak kau dia. Jadi satu hari nak jadi hal. Jadi Syekh Ali Syekh Wahab Sya'rani ya, satu malam tu dencang bini dia perempuan nama Siti Zainab. Musim panas, jadi nak naik atas loteng berehat atas tu dincang bini dia, ya, dia pikul tiba atas. Dah besok pagi disebut lagi kalam yang sama, maha suci Tuhan tak melantik orang dia jahil jadi wali. Si Ali Hawas membuka, subhanallah lam yaj'alni ya himaran li Zainab gitu. Maha suci Tuhan yang tidak menjadikan aku himar bagi Siti Zainab gitu. Tu peranjat dia kata, ya masya-Allah, malam tadi rumah kuncang bini dia tahu pada. Wah. Baru dia terkesem Tuhan minta maaf saya nak mati. Aku kan orang alim dia. Wah, dia pun pulang paku bakar. Lah cerita panjang lah cerita dia. Kita dia akhirnya suruh kumpul habis kitab. Kalau mufti punya kitab pun dah berterela, kalau Syekhul Islam tak tahu lah benda ni. Banyak kitab dia. Ya. Kitab ni kau kumpul, kau pergi buang di muara sungai, kau cempak ke sana. Dia pun buat lah kan. Tapi round pertama bila sampai kat muara sungai, kitab sayang dan tak jadi, dia pusing. Bila Syekh Ali Hawas kata dah buang dah tuan kata, apa kau nampak? Apa kau nampak? Habis dah, tak ada apa tu. Kau bohong kata, kau dah cempak lagi. Bagi cempak lagi. Bila dia cempak air tuan, kitab tu boleh jejak dekat air, tangan dia pada alam malakut angkat, pum, habis. Ya, satu cerita. Dah. Apa maksud dia tu? Maksud dia kau jangan iktimat kepada ilmu kau. Ilmu kena ada tapi jangan bersandar hanya kepada itu maksud dia. Pada Iqaz Zaliman dia kata inna syaddan nasi hijaban al ulama wal ubad wal zuhad. Juga kita baca pun terduduk pun kan. Orang yang masa tebal hijab lagi di kalangan ulama. Ada ulama yang hijab dia kuat lagi. Ya, dan kalangan ubad ahli ibadat, malam tak tidur, siang zikir, malam tak tidur pun masih terhijab lagi. Ya, dan zuhad, orang punya sifat zuhud pun masih terhijab lagi. Bila dia ada ru'yatun nafs, dia memandang diri dia. Dia pandang ilmu ni dengan hebat dia. Dia buat amal dia nampak hebat. Habis pun tak pakai. Dia kena pandang gaibkan terus dia dengan Tuhan dia. Ya. Jadi cerita habis ringkas, dia ada Hawas. Lepas tu ada kerjakan Syekh Wahab Sya'rani. Kau ambil ni duit, ya. Tengah-tengah bandar ramai-ramai tu. Kau suruh budak, bagi budak 1 dirham, suruh budak ketuk pada kau sekali. Sampai habis duit ni. Macam mana rasa malu pun kan ni. Imam Ghazali kena macam tu kan. Imam Ghazali kena simbah air tengah pasar tu. Ya, ulama besar kena siram air ke debu, sebau muka. Sebab sampai makhluk hilang di kalbi kamu baru kau boleh sampai. Iman Umar la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas kal ibil musilah.
Iman seorang takkan sempurna, takkan berjejak makam makrifat sebenar, sehingga dia tengok orang macam dia tengok unta, tak ada siapa kan. Ya, selagi tengok orang rasa orang menghadap kita, orang besar kita, oh tu jauh lagi, tak terbuka pintu makrifat ni babas jauh. Sampai dia tak ada siapa, baru dia bai'ah, pum, meletup tu dah. Ilmu dah ada siap kan, jadi wali besar kan. Jadi kerja dia besar, buang pandangan makhluk daripada hati kamu. Tu je kerja sebenarnya. Farriq qalbak minal aghyar. Kosongkan hati kamu daripada makhluk. Bau yamla'u bil ma'arif wal asrar. Tuhan akan penuh dengan ma'rifat dan sir-sir dari Allah Ta'ala, dia akan faham. Ya, dengan syarat tapak jadi kalbi itu dibersihkan, ruh dan sir itu dibersihkan. Kalau tidak dia tak boleh berjalan dan ni. Kalau tidak dia zikir putar kat luar, dia tak masuk dalam. Ya. Allah Karim. Jadi boleh petunjuk segala orang yang berjalan kepadanya dengan nur tawajjuh. Ya. Pada dan Syaban dia ada satu majlis khas, majlis tawajjuh. Dua majlis besar, majlis tawajjuh tu, majlis suluh tu. Ini nur tawajjuh. Dalam sembahyang kita ada tawajjuh. Ya, dalam iftitahus salah, doa iftitah tu. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Itu apa tawajjuh tu? Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Wajah tu aku hadapkan kalbiku kepadamu ya Allah. Tiba-tiba waktu kita kata wajah tu, hati kita menghadap tempat lain. Pergi ke darat, pergi ke laut, Allah Ta'ala kata apa? Kazabta, bohong kau. Ya, dalam sembahyang kau kena bohong. Sembahyang wajib kena bohong, sembahyang sunat kena kazabta, dusta kau, Tuhan kata. Kau cakap menghadap, tapi hati kau masih menghadap dengan makhluk, masih besarkan makhluk lagi. Allah Karim. Kemudian yakni segala orang yang wasil, yang sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Aman tadi. Dan segala orang yang wasil, bagi mereka itu dipanggil nurul muwajjahah. Ya, nur muwajjahah. Kalau orang peringkat awam dipanggil nurut tawajjuh. Ya, berjalan kepadanya segala dengan nur tawajjuh. Nur tawajjuh itu apa dia? Ya, allati hiya al-a'mal wal ahwal, ya, wal mujahadat. Itu dipanggil nur tawajjuh. Segala amal yang kita lakukan, wirid, zikir, itu dipanggil nur, sebab az-zikru lahu nurun. Zikir dia mempunyai nur, ya. Iza kasra azkar kasran anwar, wa iza kasra anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Bila banyak zikir, banyak nur. Bila banyak nur dia, sir dia akan memancar cahaya dia. Dan bila sir dia terang, kanan ma'allahi qarar, ay qararu ma'allah. Baru dia boleh tetap kalbi dia dengan Tuhan. Kalau tidak, dia mengayau ni. Sebab dia perlu tembakan zikir. Maka zikir tu dia panggil nurut tawajjuh. Nur yang membawa dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan amal-amal yang lain, ahwal-ahwal ruhani, itu semua dipanggil nurut tawajjuh. Dan mujahadah, dikurangkan makan, contoh, kurangkan tidur, itu semua dipanggil nur tawajjuh. Betul hadis Nabi kata apa? Iza aqallur rajul at'ma muli'ah jawfuhu nuran. Bila seorang sedikitkan makan, maka dipancarkan hati dia nur. Dia kata, tu nur tawajjuh. Itu dalam hadis disebut. Bahkan syarat untuk dapat laduni mesti ada. Ya, di antaranya nur zuhdi. Sifat zuhud tu ada. Iza man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allum wa hadahu bila hidayatin. Barang siapa yang bersifat zuhud sungguh zahir dan batin dia, maka allamahullahu bila ta'allum, Tuhan ajar dia sendiri tanpa wasitah daripada guru, direct terus nur Tuhan buka. Itu ada, semua ada dalam hadis. Dan itu perlu kepahaman daripada mursyid lah. Yang satu lagi dipanggil nurul muwajjahah. Nurul muwajjahah, apa makna nurul muwajjahah? Ya, yang dibukakan kepada arif. Nurul muwajjahah iaitulah dipanggil minal ma'arif wal haqa'iq wat tajalliyat, ya, kama yaliku bil janabil kiram, ya, janabil karim. Mana segala nur, kurniaan daripada Ta'ala, daripada ma'arif, ma'rifat yang dibuka, wal haqa'iq, hakikat, dan tajalliyat, tajalli sifat, zat, asma dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala tajalikan buka, itu dipanggil nurul muwajjahah. Bila tajalikan, dia akan dapat muwajjahah, tepat lagi tinggi kedudukan rohani dia dengan Allah Ta'ala. Ini pakaian para arif billah, ya. Boleh dapat insya-Allah, kalau sungguh-sungguh insya-Allah. Yang tak buka makan Nabi je habis.
ialah Nabi yang ba'di, tak ada Nabi selepas aku, kata baginda sallallahu. Ada pun makam wilayah, ya, siapa-siapa pun berpeluang untuk menduduki dan menjejaki dengan syarat ada bantuan dari Allah Ta'ala, dan Tuhan gerakkan kalbi dia bersungguh-sungguh ke arah itu. Dan segala orang yang wasil, segala golongan arifin, bagi mereka itu segala nurul muwajjahah, iaitu barang yang dikurniakan antara mereka di segala ma'arif dan haqa'iq, segala hakikat, dan tajalliyat, segala pembukaan tajalli begitu banyak. Tuan-tuan kalau buka dan Sidi Ahmad Idris perlu wirid sahur, masya-Allah. Sidi Ahmad Idris ni, dia punya buka wirid sahur dalam watan cukup banyak. Itu semua kalau buka tajalli dan kita baca penggerun, baru tahu tingginya martabat Sayyidi Ahmad Ibn Idris, cukup tinggi kan. Kalau kita kadang buka buku tajalliat pun tak baca Sayyidi Idris pun banyak karangan ni kan. Anak dia sendiri je, anak Sayyidi Ahmad Idris, dia khatam kitab sebanyak 500 buah. Ya, khatam 500. Kalau kita tengok Syekh Jaafar, ya, Syekh Jaafar di kat Mesir kan, pergi satu maktabah, satu kedai tu kitab tu, satu kedai kitab dia seorang dia karang, satu kedai tu kitab dia seorang. Kita ingatkan tu kita siapa dia jual berapa kitab tu, ya. Tengok ulama-ulama tu Syekh Faiz kata, kalau kat Mesir kau nak tengok kitab keluar, ada kitab tahunan keluar, bulanan punya keluar, mingguan pun ada. Kita nak karang kitab kempir mungkin dia tiap minggu kalau ada ulama keluarkan kitab satu. Ada bulanan pun ada tahunan pun ada, ya. Tak terbaca kita. Kita nak mengarang satu kitab pun jadi balas. Ya, dia berlambat-lambat kitab dia orang karang, ya. Atau hebat tak hebat, satu kitab satu kedai tadi. Kita begitu dengan Syekh Faiz tanya ni kedai pun tengok karangan Syekh Jaafar, tengok ini karangan Syekh Jaafar, ini Syekh Jaafar ni. Semua kitab dia. Dia tanya tak kitab, memang semua kitab dia. Satu kedai tu kitab dia. Berapa ratus dekat 1000 kitab tu. Terhebat dan ni ulama-ulama besar dan ni. Allah. Dan tajalliyat pada pembukaan rohani dia, barang yang layak pada hadrat yang karim lah, ya. Pembukaan yang layak, pembukaan maknawi, bukan hisiah ni macam kita ni dah maknanya ada mumasalah atau mustahil. Allah Ta'ala laisa kamitsli syai', itu dasar kita tak ada waktu paling hebat, dasar paling tinggi, tak ada wajah keserupaan, ya, makhluk yang fakir yang hina dengan zat yang maha sempurna yang maha dahsyat. Kalau gitu fal awwalun lil anwar wa haula'i anwari lahum li'annahum lillah la li syai'in duna. Ini kehebatan dia orang tadi. Allah. Maka segala mereka yang awal itu hamba bagi segala nur. Dia masih lagi cari apa? Nak mencari menebuk hijab tadi, dia nakkan nur. Ya, kerana wujud hajat mereka kepadanya dalam menyampaikan kepada maksud mereka itu. Dia berhajat kepada banyakkan lagi apa? Amalan, banyakkan lagi apa? Ya, itulah wirid, zikir. Itu peringkat awal. Maka dipanggil dia itu hamba bagi nur lagi. Ini pandangan wali dan dia sangkat seperingkat diangkat, masya-Allah. Itu dalam hikam satu, hikam Abi Madian Atil Limsani, kita waqla' na'lain, ya. Kau nak masuk jalan ketuhanan ni, kau kena cabut 2 sepatu. Waqla' na'lain. Apa dia na'lain? Na'al pertama apa? Al-ilm, ilmu. Yang kedua adalah amal. Kita nak berjalan ke istana, kena pakai sepatu, kena pakai kasut. Takkan tak boleh masuk, orang tu gila ni orang. Tapi dah masuk dalam istana, nak masuk jumpa menghadap, kena buang kasut. Ya, begitulah maksud dia. Nak menghadap Tuhan, berjalan, kena pakai sepatu. Tapi nak sampai Tuhan, kena buka sepatu. Apa maksud dia? Ha? Nak sampai ke Tuhan, dia mesti ada ilmu dan amal. Tapi nak usul makrifat, dia kena buang ilmu dan amal. Buka, apa makna buka? Ini makna dia ni. Buka maknanya jangan kita pandang lagi ilmu kita, jangan pandang amal lagi. Buat pandang gerak semua dari dia je. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahun. Tu nas Quran tu bambang. Katakan oleh Muhammad, semua tu minallah, dari dia. Kalau kita buat amal, kita cari ilmu, kita rasa ilmu tu dengan hebat kita beramal dengan rasa hebat kita, habis mahjub, orang terhijab. Jadi dia takkan sampai ke Tuhan tadi. Atau kata fana, lenyapkan. Atau maksud dia nak jalan kena pakai, nak masuk kena buka. Ya. Maksud nak masuk hadrat Tuhan, jangan pandang diri kita lagi dah. Terus karamkan dalam af'al dia. Baru dia buka pintu makrifat yang sebenar. Sebab dia kata sini apa? Li'annahum lillah la li syai'in.
Kena arif bila dia dengan Tuhan dia. La li syai'in duna, tidak satu pun dengan dia. Ya, sebab kana Allah wala syai'ah ma. Telah ada Allah, tak ada satu serta dia. Maknanya selagi ada kesertaan kita mandang yang lain, pintu tajalliat dia takkan buka. Ya, dia takkan buka. Sebab dia nak masuk dua, dan masuk dengan dia, keluar dengan dia. Mudkhala syirkin wa mukhrajah syirkin. Tu ayat muraqabah, dalam amal dia ada muraqabah ayat tu. Masuk dengan apa? Mudkhala syirkin. Ai bi anta dukhula lillah. Kemudian wa mukhrajah syirkin. Makhraj, mana tempat keluar yang sebenar. Apa mukhrajah syirkin? Anta dukhula, ya anta khurujah billah. Kau masuk dengan Allah, kau keluar pun dengan Allah. Dia kata itu tempat masuk yang sebenar. Kalau kamu masuk dengan diri kamu, kamu nak keluar dengan diri kamu, oh, itu habis. Itu kan mudakhala sirkin, itu mudakhala kazbin. Ya, tempat masuk yang kazib, dusta. Dia mesti dengan dia, ya, apa-apa billah dengan dia. Ya. La bi anfusikum, bukan dengan diri kamu. Dia buat ibadat, dia nampak diri kita dia faul, tuan-tuan, ya. Allah. Buat lapisan, kata tunggu kita mau berlapis-lapis, tuan-tuan. Para awliya ni macam ni cara dia, yang ni macam cara dia, ya. Matlamat dia sama tu, tapi gaya dia macam-macam ada. Dan segala mereka yang akhir, ya, yang ni segala orang yang wasil, segala anwar itu bagi mereka. Yang tadi dia cari, yang ni Tuhan bagi, muwajjahah Tuhan bagi terus. Kerana wujud kaya mereka daripada segala anwar, ya. Bila dia kaya, apa makna kaya? Tidak berhajat. Sebab berhajat, sebab dia tak ada pandang lain, dia pandang terus dia dengan Tuhan dia. Dia dengan Ta'ala aja, habis. Kerana bahawasanya mereka itu bagi Allah, tiada bagi satu yang lain, ya. Dia kerana Allah, dia dengan Allah Ta'ala, dia tak ada dengan lain. Kita banyak pandangan lain lagi, pandang ilmu, kita pandang itu ke mana. Dia pandang diri, itu satu dipanggil hijab yang besar untuk disampai. Ruqyatu wujudika mani'atun an syuhudi rabb. Biar kau pandang diri kau je, habis manik, kau tersekat, kau tak akan sampai ke Tuhan. Sebab tu suruh matikan pandangan. Mutu qabla antamu, matikan diri kamu sebelum mati. Itu terkena mati sini, mati maknawiyah, bukan mati hissiyah. Mati hissiyah ni mati biasalah, tapi mati maknawi tu, ya, matikan sifat kita dalam memandang sifat Allah, matikan asma kita dalam asma tu, matikan awsaf kita dalam memandang awsaf, dan matikan akhirnya wujud kita dalam memandang wujudillah. Matikan di mana? Di dalam, bukan di luar. Luar nampak biasa ni, keperasanan, syuur begitu. Ya, sebab nak pakai dalam, luar ni tak ada benda tu ni. Yang nak pakai dalam tu, dia tu. Keperasanan dengan dia setiap saat. Ya. Itu nikmat paling besar tadi nak dibayangkan bila tajalli ke Allah. Ulama kata lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Ya, tak dia nak buat misal, buat misal macam tu ya, ulama buat misal ya. Macam ni jemaah 1000 kali lebih hebat bila pintu tajalli dibuka, pum, hilang yang lain, confirm dia hilang ni. Bermakna mafhum mukhalafah, kalau ada lagi makhluk nampak belum terbuka, selagi dia nampak makhluk yang belum terbuka, dia kata buka memang padam terus, nur dia kuat, dia padam habis, dia dengan Tuhan ni, ya. Allah. Bersatu ulama fiqh besar kan, dia berbahas dengan seorang wali besar. Ginilah kalau kau nak rasa jalan kami, kau ikut, kau serai hidung kat kau, aku tarik dia. Dia masuk suluh kau ni, terbuka hijab. Allah, kalau aku tahu lama dah aku masuk. Itulah dia. Jalan ni bukan jalan temberang ni, jalan ni jalan azwaq, rasa. Kau buang rasa dengan makhluk, Tuhan hadiah kau rasa dengan dia. Selagi kau nampak makhluk, dia tak buka, tutup, pum, bau dengan dia, ya. Atau cara dia ghaib nazar al-khalqi ilaik bin nazarillah ilaik, lenyapkan pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Allah pada kamu, baru dia akan buka lagi, ya. Itu memerlukan pusing-pusing boleh. Kata Ibnu Ajibah Al-Hasani, pusing-pusing tuan-tuan, kasratuz zik, kena banyak zikir, tapi ma'al hudur. Zikir banyak serta hadir betul tepat, insya-Allah adalah dia punya futuhat, ya. Fight limpahan akan dapat. Maka segala orang yang salih itu beroleh terang ia dengan nurul hidayah, dan segala orang yang wasil beroleh sir, ya, makanan dengan sir inayah. Sir wajah ni, mana sir dalaman dia dengan sir inayah. Nabi Madian disebut 3.
dan Abi Madian atil insani. Hidayah, inayah, lagi riayah. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirik. Dengan ada hidayat Allah, maka seorang terlepas daripada kufur dan syirik. Man seorang tu kita ni tak jadi kufur dan syirik sebab apa? Sebab ada hidayah. Di atas sikit inayah. Inayah bantuan. Ya, wabil inayah mahfuzun anil kabair was saghair. Dengan ada bantuan Allah, seorang terlepas daripada dosa besar dan dosa kecil. Jadi insan terlepas dosa besar kecil bukan handal dia. Semua bantuan dari Allah Ta'ala. Dan last paling tinggi dia panggil riayah. Tadi petunjuk, inayah bantuan, riayah pemeliharaan. Ini di pakaian aulia. Birriayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Jika ada riayah Allah Ta'ala, bantuan dia, rohani dia, maka dia terlepas dari khatarat. Mana lamunan kosong tak ada. Setiap nafas dia dengan Tuhan. Tu kata pi kulli lamantin wa nafasin. Dia duduk taraf pi kulli lamantin wa nafasin, mana dia duduk dalam makam riayah. Riayatullah. Dia dapat pemeliharaan. Dia pelihara dari khatarat wal ghafalat. Kelalaian hati dia tak ada. Full time. Ya, dia zikir tak ada angka lagi lah. Dia full time setiap nafas dengan Tuhan. Dia main zikir nafas. Ya, atau dia berlazat dengan Allah. Maka abdanuhum ma'al khalaiq wa quluhum ma'allah. Jasad dia bersama kita, rohani dia dengan Tuhan. Ini pakaian nabi-nabi, rasul-rasul, nabi-nabi, para sahabat, para aulia. Jasad dia dengan kita, rohani dia. Ya. Lepas tu Imam Ghazali dia tulis kat makam ni, wahai insan, aku beri engkau sangkar aku ini. Dalam aku dalam aku dengan kekasih. Ya, aku dengan Allah Ta'ala. Itulah pakaian dia orang ni. Sentiasa dia dengan Tuhan dalaman. Cuma nak kenal para wali dia payah. Nak kenal para wali payah. Bapa dia sama kita. Ya, kita makan dia makan, kita menikah kahwin kita sama je. Yang beza dalam dia. Dalam dia sentiasa dia dengan Allah Ta'ala. Itu yang payah nak kenal. Kalau tak dibuka, kalau dibuka atau buka baru kita kenal. Ya. Arwah sarau cerita dulu. Kadang wali bergeser lutut dengan kau tak kenal dia. Kalau duduk makan dia bergeser lutut dengan dia. Sebelah kau wali, kau ingatkan kawan kau ini. Ya. Sebab wali kadang lagi dia tutup. Lagi kita nak kenal dia, lagi dia tutup. Satu orang wali besar, biar sultan nak ziarah, nak kenal dia, dia tutup. Dia tutup dengan apa? Dia suruh anak murid dia beli makan banyak-banyak. Biar sultan duduk je, dia makan macam orang lapar. Makan. Sultan kata ni wali apa makan macam pelahap. Ya, wali apa dia makan? Orang zuhud lah wali ya. Dia kau zuhud dengan orang, Tuhan kau tak zuhud. Dia balik je apa kata wali itu, alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah yang telah memalingkan engkau daripada aku. Baliklah menyebut gitu. Ya, para wali dia dapat lazat dengan Tuhan. Mana ni nak tukar menghadap makhluk? Tak ada hal menghadap makhluk. Dia tak ada hal. Sebab bagi dia hatta yastawi indahu al-madah wal mana kau puji dia ke wazam kau caci tak ada apa. Para aulia cacian makhluk, pujian makhluk tidak lekat di kalbi dia. Sebab kalbi tidak bersih dia dengan Tuhan. Yang ditakut cacian Allah Ta'ala, yang diharap ialah pujian Allah. Itu pakaian para aulia. Yang Quran sebut la yakhafuna law. Masalah ibu tak takut celaan orang mencela. Ya? Sebab rohani dia sudah tamakkun dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Dan satu lagi dia kata kulillah. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkur isma rabb. Sebut nama Tuhan kamu. Takkan nama Tuhan tak kenal? Allah. Yang kata zikir Allah Ta'ala ni buat Wahabi. Ya betul tadi. Wahabi ni pada bangang tu. Bangang ni bebal. Ya terang-terang ayat Quran. Wazkur isma rabbik. Nama Tuhan kata nama Tuhan kata. Tiba dapat doktor dan nama Tuhan tak kenal. Sebut nama Tuhan kamu. Kemudian cara sebut tabattul. Wa tabattal ilaihi tabtila. Apa makna tabattul? Ya putus. Dalam kau sebut Tuhan kena putus ingatan lain. Jangan masuk. Fokus. Itu Sidi Ahmad Idris kata fokus pertama. Istighalul qalbi ma'allah. Itu syarat pertama Sidi Ahmad Idris. Ya diurai dalam perjalanan dalam kitab besar itu. Ya, mana istighal dengan dia. Lepas tu baru dia hadiah kamu kemanisan. Dalil istighal kita jadi bila kemanisan kita dapat. Kalau zikir tak ada manis, mana kau tak tumpu. Syarat pertama dah rosak. Ya, kena betul-betul tumpu, buang yang lain. Tidak layak dalam kita berzikir mengingat benda lain, tak layak.
Ya, sebab dalam kau sulung tak ambil handphone tu yang kau menghadap tuan. Satu sahabat saya dia buat sulung, bukan handphone cabut, dengan SIM card dicabut ni. Aura alam lain jangan masuk gitu. Kita nak terus dengan dia. Mau dapat lazat betul. Dapat lazat boleh pergi pada apa? Mahabbah. Ya, bila mahabbah las al-ish, rindu. Dan rindu kuat dengan Tuhan, barulah kata Sida Maidah saudara, rafa'tul hijab, aku buka hijab. Dia buka hijab bila terbuka di hijab dan lenyap yang lain dia dengan Allah Ta'ala. Dia masuk hadratil unsi, hadratil qurbi, ya. Itu banyak hadrat-hadrat ilahi dia akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Walhasil apa? Fokus dalam zikir itu amat penting. Ya. Dalam zikir dia kena fokus betul-betul. Tu. Kulillah summa zarhum fi khawdihim yar'amun, kata olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, ya, dengan sendiri, mana infirat qalbi. Kita sebut tu hati kita dengan dia je, jangan masuk yang lain. Maka tinggalkan olehmu, ya, mereka itu pada masuk, mereka itu pada bermain-main. Maknanya cara kita zikir kena tinggalkan, ya, zarhum. Jangan pergi masuk campur ingat dengan orang-orang yang telah lalai, tinggalkan. Kita betul-betul fokus dengan dia je. Yakni tauhidkan. Di sini tafsirkan mana? Tinggalkan maknanya tauhidkan, esakan pandangan qalbi kamu tadi itu akan keasaannya, tunggal dia, jangan nampak benda lain. Dengan tiada menilik kepada aghyar, jangan tilik kepada makhluk. Kalau zikir masih nampak haji makhluk itu, tak dia pakai lagi, dia belum sempurna zikir dia. Maka tinggalkan olehmu mereka itu pada berbimbang mereka pada barang yang tiada hakikat. Mana mereka makhluk, orang-orang ghafilin yang mencari, ya, makna jalan benda yang tak ada hakikat. Hakikat sebenar apa? Wujud dia je lah. Ya, tiadakah tiap-tiap satu barang yang lain daripada Allah itu batil. Ya, wa kullu ma khalaqallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata zail. Itu kalam Labid, seorang tukang syair Rasulullah SAW. Tiap-tiap yang lain daripada Tuhan batil. Apa makna batil? Adamun mahab. Tak ada pada hakikat. Kita ni bila pandang wujud kita dengan wujud Tuhan, tenggelam wujud kita, tak ada hakikat habis. Ibarat bayang dengan bayang dengan Tuhan tadi. Selagi kita nampak hakikat Tuhan dia tadi, masih kita pandang bayang. Tapi bila nampak hakikat Tuhan terpacak depan, bayang kita nampak. Begitulah bila selama tak terjadi dengan Tuhan, kita masih nampak makhluk hebat. Bila Tuhan buka dengan dia, pam, habis. Tak ada makhluk lagi dah. Di kalbi dia tu, dia akan dipancarkan keperasaan hebat dengan Tuhan, tenggelam segala makhluk. Di situlah tempat sebenar berlazat. Lagi tak buka, kita berlazat kan Tuhan. Tiada Nabi Daud dia suruh, kul lisiddiqin bi falyafrahu. Sampai kepada orang yang siddiq hati, dengan aku naklah kamu bersedap. Bila sedap dia situ, bila fana dia buka tam aja baru dia rasa. Situ baru dia rasalah siapa dia sebenar diri dia dan siapa Allah Ta'ala. Dan disebut dalam kitab Mabasul Asliyah, ya. Dan kitab Ibn Arabi boleh disebut apa arti kenal diri. Dan kitab dia disebut awal, ya. Apa makna kenal diri? Ada ia, tiada engkau. Tiada engkau. Selagi rasa kita ni ada, belum kenal diri engkau. Ya, kau kenal dia sebenarnya, kenal tiada engkau. Ada ia, tiada engkau. Itu pada ai hakikatan, tu panggil hakikat. Mana wujud yang mutlak, wujud dia je. Wujud lain majaz, sandar tak pakai. Ya, dia nak pakai wujud yang sebenar-benar. Mana wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Ya, yang lain semua dikepit oleh ketiadaan. Ada kita asal tak ada, lepas tu tak ada balik. Ini wujud ni wujud majaz, sandar saja. Ya, wujud yang muqayyad, diikat dengan yang lain. Siapa yang mengikat? Huwallahu Ta'ala. Adapun wujud Tuhan tidak diikat, dia yang mengikat, bukan dia diikat. Maka wujud yang sebenar tu mutlak. Wujud yang sebenar-benar wujudullah. Itu hakikat sebenarnya. Dia nak pergi ke arah tu supaya hati dia sentiasa berlazat dengan memandang wujud yang hakiki. Kemudian dia kata, maka adalah barang yang lain daripada pandang ini tiada bilangkan dan tiada maksud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammad wa inna khairal kalam alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.